Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mahu mendalami apa bukannya nubat karunia ini. Apa bukan karunia nubat, ya? Dan kita sering ada salah faham mengenai nubat. Nombor satu, nubat bukan dan jangan dikelirukan dengan dakwah, ya. Ramai yang kata karunia nubat adalah satu kebolehan untuk dakwah, ya. Ini adalah salah faham, ya. Bila kita dakwah atau mengajar, kita selalunya membuat renungan dalam ayat Tuhan, ya, dan kita membaca Alkitab supaya kita boleh mengajar atau dakwah. Kita mesti was-was kerana bila kita menyediakan minda kita untuk dakwah atau mengajar, kita selalunya mahu membuat pendengar faham apa yang dikatakan, ya. Tetapi kita mesti tahu bahawa karunia nubat itu bukan kita boleh renung ayat Tuhan. Kerana karunia ini adalah karunia luar biasa, ya, yang diberi dan diilhamkan oleh Tuhan, ya. Bila kita mengatakan karunia nubat, dia bukan hasil dari kajian kita membaca buku Alkitab, teliti dengan ucapan apa yang dalam Alkitab. Tetapi ilham itu adalah luar biasa. Dan ucapan nubat itu spontan, ya, dan disengajakan oleh Roh Kudus, ya. Bila kita mengucap nubat, ia adalah ucapan spontan. Kita tidak belajar atau kita tidak tahu apa yang kita berkata kepada orang yang menerima nubat itu, ya. Percakapan nubat itu adalah spontan dan disengajakan oleh Roh Allah. Sungguh menggembirakan bila kita tahu Tuhan itu Tuhan yang sangat gairah. Dia spontan. Dia memberi kita ayat Tuhan yang kita tidak datang dari minda kita, tetapi diilhamkan oleh Tuhan, ya. Nombor kedua, ya, kita berkata salah faham mengenai nubat ini ialah nubat bukan untuk meramalkan masa depan kita. Karunia ini adalah untuk memberitahu apa seterusnya akan berlaku, bukan untuk meramalkan masa depan kita, ya. Semalam kita belajar bahawa tujuan nubat adalah untuk menegurkan kita, untuk menasihati kita dalam cabaran dan menghiburkan hati kita supaya hati kita tenang, ya. Dan dia tidak dikatakan adalah untuk meramalkan masa depan. Dalam 1 Korintius bab 14 ayat 3, dia berkata,
carinya. Orang yang menyampaikan perkabaran daripada Allah berkata-kata kepada manusia. Ya, ia tidak berkata-kata dalam bahasa ajaib, tetapi dalam bahasa yang orang faham. Ya, dia berkata. Ya, orang yang menyampaikan perkabaran daripada Allah berkata-kata kepada manusia. Ya, dengan demikian mereka menguatkan, mereka menggalakkan dan mereka menghiburkan orang lain. Ya, ini orang lain boleh faham, ya, akan apa yang dikatakan. Ya, ya, bila nubat diberikan, ya, dia selalu bekerja bersampingan dengan ayat hikmat atau ayat pengetahuan. Ya, bersama-sama. Bila orang memberikan nubat, dia akan ada juga, ya, karunia, hikmat dan pengetahuan. Ya. Nombor 3, nubat itu bukan untuk bimbingan pribadi kita. Ya. Dalam Yakobus babak 1 ayat 5, dia berkata, jika ada sesiapa antara kamu kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kebijaksanaan kepadanya, kerana Allah memberikan dengan murah hati dan dengan sukacita kepada setiap orang. Ya. Kerana nubat ini bukan untuk bimbingan pribadi. Kalau kita mahu bimbingan pribadi, kita tanya Yesus Kristus sendiri dalam apa yang dikatakan oleh Yakobus. Ya, kita tanya Yesus sendiri. Ya, kerana ada ramai dekat luar yang belum percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus. Mereka pergi kepada ilmu sihir, kepada orang yang boleh meramalkan masa depan untuk mendapat ayat apa yang akan berlaku dalam masa depan. Tetapi apa ayat Tuhan berkata? Dia memanggil kita dalam Yakobus babak 1 ayat 5. Jika ada sesiapa antara kamu kurang bijaksana, tanya ajalah. Berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan kebijaksanaan kepada kamu. Kerana Allah memberikan dengan murah hati dan dengan sukacita kepada setiap orang. Ya. Dan ayat 6 berkata, tetapi apabila kamu berdoa, kamu mesti percaya. Kamu jangan ragu-ragu. Kerana orang yang ragu-ragu seperti ombak di laut yang diumbang-ambingkan angin. Ya. Orang seperti itu tidak tetap pendiriannya dan teragak-agak dalam semua perbuatannya. Oleh itu, dia juga tidak dapat mengharapkan apa-apa daripada Tuhan. Ya. Bila kita berdoa untuk mendapat hikmat, kita mesti percaya sepenuhnya. Walaupun dalam masa kita berdoa, kita tidak merasai apa-apa. Tetapi kita mesti percaya kita sudah menerima daripada Tuhan. Ya. Dan bila kita mahu tahu apa yang Tuhan, tujuan Tuhan untuk hidup kita, kita boleh pergi kepada ayat Tuhan. Ya. Ayat Tuhan boleh berkata kepada kita bila kita membaca ayat Tuhan. Ya. Dan bila ada orang lain yang memberi karunia nubat kepada kamu, ya, ya, kamu mesti tahu bahawa Tuhan juga akan memberitahu kamu apa yang akan berlaku. Kalau kamu setiap hari ada membaca Alkitab, ya. Kalau kamu tidak, bila orang bernubat,
mengenai kamu, hidup kamu. Adakah kamu percaya langsung apa yang dinubatkan? Atau kamu juga mencari dalam ayat Tuhan? Ya, kerana Tuhan mesti memberitahu kamu juga. Ya, iaitu berkata double confirm. Ya, dia memberi orang itu dan juga memberitahu kamu supaya kamu boleh cakap, ya betul lah, ini daripada Tuhan. Kerana ada orang yang bernubat ayat Tuhan yang sama yang kamu dapat daripada Roh Kudus. Ini sangat penting. Ya. So kita jangan salah faham apa itu nubat. Okey? Nubat itu bukan dakwah yang pertama. Nubat itu bukan untuk meramalkan masa depan. Nubat itu bukan untuk bimbingan peribadi. Yang tiga ini kita mesti tahu. Ya. Sekian. Terima kasih. Shalom.